Seorang individu menghampiri saya. Dia memberikan kad jemputan kepada saya. Dan saya melihat jemputan, dan ini satu jemputan perkahwinan, Masya Allah. Dan jemputan perkahwinan itu dijadualkan pada bulan Jun 2018. Dia memberikan saya jemputan untuk perkahwinan lebih kurang 1 tahun lebih awal. Dan subhanallah, perkara pertama yang saya fikirkan betapa terujanya seseorang untuk berfikir dan merancang. Dan jika anda pernah menjadi sebahagian daripada rancangan perkahwinan, ia memerlukan sebahagian besar tenaga anda dan juga sumber anda dan masa anda. Dan orang ini telah bermula proses merancang perkahwinan mereka setahun lebih awal. Dan saya berfikir sendiri bahawa ini mengingatkan saya pada ciri yang indah yang dimiliki oleh para sahabat. Tapi bukan untuk perkahwinan, tapi untuk bulan Ramadan. Apabila anda memikirkan tentang bulan Ramadan, ramai dari kita, sungguh Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita melihat Ramadan lagi. Ramai dari kita tengok kalender kita tengok jam tangan kita dan kadang-kadang kita gagal untuk sedar sehingga terlambat bahawa Ramadan sedang menghampiri dengan sangat cepat. Bahawa malam pertama tarawih akan diadakan 2 minggu dari hari ini, insya-Allah Taala, kalau ikut tarikh kalender. Dan kita berfikir sendiri, wah, rasanya seperti kita baru saja lepas Aidilfitri. Rasanya bulan Ramadan yang lepas baru berakhir. Saya macam tak percaya bulan menjalankan tarawih sampai lagi. Bulan iftar, bulan berdoa, bulan Al-Quran. Dan jika kita melihat budaya para sahabat Nabi Muhammad SAW, sama seperti terujanya abang ini untuk perkahwinan anaknya. Sahabat pun mempunyai pandangan yang sangat serupa dengan bulan Ramadan mereka. Kisah memberitahu kita bahawa setelah bulan Ramadan selesai, sahabat akan berdoa sebagai sebahagian daripada permintaan harian mereka. Doa harian mereka, mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, terimalah Ramadan kami selama 6 bulan. Mereka akan begitu prihatin dan khawatir bahawa Ramadan mereka tidak diterima, yang sebenarnya akan mereka habiskan berdoa. Selama 6 bulan, 108 hari bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, terimalah Ramadan kami. Dan budaya ini meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima berasal dari budaya kenabian. Allahumma taqabbal minna. Ketika kita meminta Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima amal kita, ia mewakili sikap rendah hati kita. Bahawa orang itu menyedari bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kemampuan jika dia Subhanahu Wa Taala pilih, jika dia Subhanahu Wa Taala melihat amal yang telah kita lakukan untuk tidak menerimanya. Salah seorang guru saya di sekolah, dia biasa berkata, sekiranya kertas exam anda mempunyai tanda-tanda di dalamnya, lipatan apa-apa pun, sebarang kerotan pun, apa saja pun, cikgu tidak akan terimanya. Kita akan berkata, kenapa cikgu? Semua kerja saya dah selesaikan. Dia berkata, kerana ketika anda melipat kertas kamu macam itu, semasa anda menggulung kertas kamu macam itu bertanda bahawa kamu tak peduli langsung dengan kerja sekolah kamu. Kamu akan jaganya dengan baik jika kamu benar-benar ambil peduli. Oleh itu, para sahabat akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima. Kenapa? Kerana mereka sangat mengambil berat tentang bulan Ramadan mereka. Ia bukan hanya sekadar anggapan, oh, Allah akan terimanya lah. Tengoklah apa yang telah saya lakukan untuk Allah. 30 hari berpuasa, 30 hari solat. Wow, saya orang yang sangat special. Tidak. Sebaliknya mereka mempunyai rasa rendah diri ni. Risau juga. Dan setelah 6 bulan itu berlalu, mereka akan membuatkan doa ini. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, izinkan kami sampai di Ramadan. Berikan kami hak istimewa dan berkat untuk dapat menghayati lagi bulan Ramadan. Dan dengan cara itu, jika anda melihat keseluruhan kalender 12 bulan, sepanjang tahun mereka memberikan masa dan tumpuan pada Ramadan. Tidak ada satu hari yang berlalu kecuali mereka memikirkan tentang bulan Ramadan. Dan ini mengingatkan saya pernyataan indah Ibn Athaillah. Dia mengatakan bahawa jika anda mengambil satu beg berisi emas atau belian atau wang, apa sahaja yang berharga untuk manusia, jika anda meletakkannya di tengah-tengah ladang ternakan lembu, lembu tidak akan berminat dengan emas itu. Tapi sekiranya jika anda mengambil beg berisi rumput atau bijirin atau bali dan anda meletakkannya di ladang ternakan lembu yang sama itu, lembu akan menjadi sangat teruja. Dan ia semua akan bergegas ke beg untuk melihat apa benda tu. Perut kita orang lapar ni, kan? Tapi jika kita meletakkan beg rumput yang sama di sini depan kita dan kita berkata, rumput percuma, ambil sedikit. Mungkin tak laku pun rumput kamu tu.
Tapi cuba bayangkan jika kita meletakkan beg emas yang sama di sini dan berkata, emas percuma, ambil sikit. Faham apa yang akan terjadi? Perkara yang dia cuba ketengahkan ialah jika anda tidak dapat melihatkan sesuatu harga dan nilai dalam sesuatu perkara, maka anda tidak akan menghargainya. Oleh itu, tumpuan kita, kegembiraan kita dan sifat teruja kita ditentukan oleh apa yang kita hargai dan nilai. Apabila anda menghargai sesuatu, anda teruja dengan prospeknya. Jadi jika kita memikirkan bulan Ramadan dan jika kita tidak ada rasa kegembiraan langsung atau rasa teruja, persoalannya yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri adalah adakah kita benar-benar menghargai bulan Ramadan? Ada nilai ke untuk bulan Ramadan bagi kita? Atau adakah ia hanya perkara dan sambutan tahunan yang kita lakukan? Sahabah, mereka amat menghargainya. Itulah sebabnya mereka akan berdoa setiap hari mengenai bulan Ramadan. Dan doa ini yang kita akan bincangkan, Allahumma balighna Ramadan. Ada rasa desperate di situ. Apabila anda memahami apa yang mereka katakan. Ia bukannya berbunyi seperti, Ya Allah, tolonglah berikan kami Ramadan kalau boleh. Sebaliknya, ia berbunyi desperate. Seperti, Ya Allah, jika kau tak memberi kami Ramadan lagi, saya tak tahu apa yang akan saya lakukan. Semasa mereka menadah tangan berdoa untuk bulan Ramadan, mereka memikirkan 11 bulan yang lepas di mana syaitan telah mempengaruhi mereka dan melatih mereka. Dan terdapat senarai yang panjang tentang kekurangan yang mereka ada dengan hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu-satunya penyelesaian untuk semua masalah tersebut yang mereka dapat lihat adalah Ramadan. Saya ni di sini mesti bertanya pada diri sendiri dan semua orang di sini harus bertanya pada diri sendiri berapa banyak yang telah kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa kita hingga bulan Ramadan ini. Bukan kerana kemudahan, bukan untuk menantikan majlis iftar atau mendengarkan qari saja. Tapi kerana kita sangat memerlukan bulan ini untuk memperbaiki diri kita sendiri, repair diri di luar dan di dalam untuk memperbetulkan kita. Subhanallah.